kerajaan telah memutuskan untuk mengurangkan dan menghapuskan kandungan sulfur dalam diesel ataupun petrol, saya tidak tahu, tapi sekarang diesel sudah muktamad. Mereka telah mengurangkan kandungan sulfur dalam diesel daripada 500 ppm ke apa entah ke 5 ppm parts per million. Bererti alam sekitar, udara yang kita nafas semua akan jadi lebih bersih sebab ribuan, ratusan, puluhan ribuan kenderaan diesel yang menggunakan diesel biasa, mereka akan dipaksa untuk menggunakan Euro 5 diesel, di mana filtration system itu dia mengasingkan sulfur dan memberi diesel yang lebih tulen dan baik. Ia baik untuk enjin, pickup, kuasa semua mantap, bagus. Okey, dan alam sekitar dia baik. Apa kena ini mengena dengan pertanian? Dengar baik-baik. Okey, bila kita ada diesel yang baru ni digunakanlah, kita you tahu kan, Euro 5 diesel yang kita gunakan yang mahal-mahal sikit tu. Tapi Petronas itu dia lagi baik. Petronas kita kena jasa sikit kata syarikat kita kan. Dia tu segala diesel yang mereka keluarkan itu dia tak asingkan duit. Dia cakap tak, semua tu kita punya, kita Euro 5. Yang lain-lain syarikat itu mereka gunakan, kalau Euro 5 itu mahal sikit, mahal sangat pun ada lah. Okey, dalam masa terdekat, dalam beberapa tahun ini, mungkin 2 tahun lagi ke apa, kalau tak silap saya, semua diesel yang kita beli di Malaysia akan menjadi Euro 5 yang bersih, baik untuk alam semula jadi, alam sekitar, udara orang yang gunakan, semua dia environmental friendly. Ini mungkin adalah arahan atau nasihat daripada World Trade ke United Nations ke apa. Kita kena mengalih kepada yang lebih baik. Negara sudah maju, kena baik kan. Okey, baik. Okey. Apa kena mengena hal ini dengan pertanian? Senang. Bila diesel itu mengandungi sulfur yang banyak, ia akan dikeluarkan di angin alam sekitar udara dan dia akan terkandung di udara dan dia akan pergi ke awan, dan bila dia bercampur aduk dengan air di awan dan dia akan turun sebagai hujan. Bila dia turun sebagai hujan, bukan diesel, sulfur yang mencemarkan alam sekitar itu, dia akan menjadi baja dengan sama jugalah dengan nitrogen yang datang kan. Dengan hujan itu ada nitrogen, sebab itulah bila hujan dia nampak segar macam kena spray folia kan. Dia sebab hujan kena ada. Okey, so ini akan berlaku dan kita ribuan tan nitrogen dan ribuan atau jutaan tan sulfur telah didapat secara percuma oleh petani. Petani yang saya maksudkan nombor 1 ialah kelapa sawit di Malaysia lah. Nombor 2 kelapa, padi. Mereka semua dapat free fertilizer tau, nitrogen dan sulfur. Tapi mengikut peraturan baru, undang-undang baru, pada masa terdekat sulfur itu akan berkurangan. Bila sulfur itu berkurangan, nitrogen secara dia communicator, dia ada link lah, dia pun akan berkurangan serba sedikit. Bererti pokok kelapa dia akan jadi kecil. Kelapa sawit dia akan berkurangan minyak, dia akan berkurangan fotosintesis, dia akan berkurangan benih, berkurangan berat, berkurangan padi pun sama tau. Dan ini akan berlaku dengan beransur-ansur. Kamu tak akan faham sampai it's too late. When you do the tissue analysis or fruit any lab analysis, mungkin kamu akan fahami apa yang saya cakap. Okey, apa ni? Okey, saya boleh beli amonia sulfate. Amonia sulfate bila dia datang biasanya dengan
dari segi baja butir. Bila kamu buat, sekarang pun sudah satu pokok 1 kilo hingga 1,5 kilo kita tabur setiap 3-4 bulan. Setiap pokok kita tabur. Bila tak ada sulfur atau nitrogen daripada hujan, rain, kita mungkin kena naikkan lah. Maybe 2 kilo, 2,5 kilo. Kita tahu berapa ratus ribu tan kita kena gunakan lebih. Dan apa solusinya? Solusinya senang. Dengan membuat research. Saya pun pergi jumpa, pergi jumpa MPOB, buat appointment, tulis kepada presiden dia ke, chairman ke, dia CEO ke apa, cuba buat. Biasalah orang besar kita susah nak jumpa kan. Lepas tu refer to saintis-saintis dia. Seperti itu kita buat presentation dan cuba beritahu nasihat mereka lah. Kita ni siapa kan? Jadi seperti biasa, nasihat kita tak diambil. Tetapi sebagai YouTuber and orang yang berperasaan dan nak selamatkan negara daripada malapetaka yang akan datang, saya memberitahu hal ini. Saya juga telah pergi ke Kepala Batas, jumpa Mardi, researcher yang 2 orang itu padi. Tak diterima, tak apa. Mereka rasa, apa ni? This is I don't understand ke apa. Sama juga MPOB. Pergi jumpa, mereka pun tak. Tapi saya beritahu petani directly. Saya harap petani itu mengambil nasihat ini dan cari penyelesaian. Saya sudah ada penyelesaian, tapi cara yang kita approach itu terlampau murah dan efektif, dan memandangkan kabel kita pun tak begitu kuat, kita tidak akan diterima. So macam ada tak kenal satu orang bernama Puan Sri Sabrina Said? Dia pergi jerit-jerit jangan potong kayu balak dekat negeri Kelantan lah, ini ke Pahang lah, ini semua. Silap-silap dia pun masuk lock up tau. Sebab orang cakap, kalau you potong balak, dia jerit bukan sekarang tau, bertahun-tahun tau. Puan Sri Sabrina Said. Okay. Peka ke apa persatuan dia, saya ikut dia FB saja. Masalahnya, bila mereka beritahu, ada sampai dia cakap hujan akan datang, dia cakap banjir kilat akan berlaku, nyawa akan terkorban. Tapi orang cakap, bila hujan datang, ada kumpulan yang cakap ini semua kerja Tuhan, dia yang jadikan banjir lah ini. Pasal dulu semua tak ada kan? So, begitulah. Bila orang cakap sesuatu, selepas buat research yang terperinci dan apa-apa, orang yang tamak duit, biasanya dia ada kabel kuat, dia yang jaga cari makan dia tak akan dengar orang yang cuba beri nasihat secara profesional dan tanpa diplomasi kan. Sama jugalah seperti ini. Satu malapetaka yang beransur-ansur akan berlaku pada industri perladangan di Malaysia kerana kekurangan zat-zat ini, dan ada banyak cara untuk menyelesaikannya tanpa membeli pun ada, terlampau murah pun ada. Tapi adakah orang yang berkuasa nak dengar secara jujur, selflessly? Itu yang saya rasa nak cakap lah. So setakat ini off topic, tapi ia berkaitan sulfur dan nutrient, horticulture or plant science, whatever you say. Perkara ini telah berlaku even di Amerika tau. Kekurangan sulfur dan nitrogen disebabkan oleh pengurang pencemaran. See, the reverse, bukannya semuanya jahat, tapi mereka tahu cara untuk kendalikan perihal ini. Tapi kita masih lagi belum fahami isu ni. Okay, thank you.